Okey, Assalamualaikum dan apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sihat-sihat sahaja di rumah dan sentiasa jaga kebersihan dan berhati-hati, berwaspada di dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ini. Okey, baiklah. Seperti yang kamu semua sedia maklum, cikgu merupakan cikgu praktikal daripada UPSI. Nama penuh cikgu adalah Muhammad Amir Faizil bin Mustafa Kamal. Kamu boleh panggil Cikgu Amir. Dan cikgu akan menggantikan Cikgu Mimi bagi subjek kimia sehingga bulan 7 nanti. Oleh itu, cikgu harap kamu semua dapat memberikan kerjasama yang baik dan sama-samalah kita belajar antara satu sama lain. Sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini, cikgu nak uji kamu punya pengetahuan berkenaan dengan tokoh-tokoh yang ada di Malaysia. Okey, baiklah. Kita teruskan ya. Okey, dalam gambar ni cikgu ada bagi gambar. Okey, ini adalah siapa? Siapa yang kenal tokoh yang ada di dalam gambar ni? Kalau siapa yang tak kenal, cikgu nak dia masuk balik bilik ICU dan ambil sejarah. Okey, ini adalah Tunku Abdul Rahman. Siapa yang tak kenal tu, ini adalah Tunku Abdul Rahman dan beliau merupakan bapa kemerdekaan Malaysia dan juga Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Okey, dah kenal ya. Seterusnya, ni siapa? Ni siapa yang tak kenal ni? Cikgu bagi clue ting ting tang ting tara ting 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 tang ting. Itu lagu famous dia lah. Siapa yang tak kenal ni? Okey, siapa yang tak kenal, ini adalah Datuk Seri Siti Nurhaliza. Beliau merupakan penyanyi nombor 1 Malaysia yang banyak lagu-lagu beliau cikgu sangat suka. Okey. Seterusnya, ini siapa? Dia dah pegang badminton tu tak kenal kot. Ini adalah Datuk Wira Lee Chong Wei. Beliau merupakan bekas atlet badminton Malaysia yang menyumbang 3 pingat perak di sukan Olimpik. Seterusnya pula, akhir sekali, ni siapa? Dia dah pegang periuk tu, tak kenal kot, mestilah chef kan. Chef apa? Chef Wan. Beliau merupakan ikon kulineri masakan di Malaysia. Banyak beliau punya rancangan-rancangan TV yang mempromosikan masakan-masakan di Malaysia. Itu antara sumbangan mereka kepada negara kita. Okey, cikgu nak tanya kamu, apalah kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Apa kaitan tokoh-tokoh di Malaysia ni dengan kimia? Okey, kaitannya kamu tak tahu kan? Okey, kaitannya adalah jika di Malaysia kita ada tokoh-tokoh yang sangat-sangat terkenal dalam bidang kimia juga, kamu juga perlu kenal beberapa tokoh, sebab tak kenal maka tak cinta. Okey. Itu pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan perkembangan model atom, di mana tokoh-tokoh ini telah memperkembangkan model atom tersebut. Jadi itu, di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap kamu boleh menyatakan zarah subatom dalam pelbagai atom unsur. Yang kedua pula, kamu boleh membanding dan membezakan jisim relatif dan juga charge relatif, proton, elektron dan juga neutron. Dan yang ketiga, kamu membuat urutan model struktur atom berdasarkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr dan juga Chadwick. Okey, jangan risau, cikgu akan terangkan satu persatu kepada kamu. Okey, ini adalah ada 5 tokoh yang kamu perlu kenal, dan ini adalah 3 yang pertama. Yang pertama adalah John Dalton. Yang kedua adalah J.J. Thomson dan yang ketiga adalah Ernest Rutherford. Okey, kita teruskan, ada 2 lagi. Yang keempat adalah Niels Bohr dan yang kelima adalah James Chadwick. Okey, ada 5 tokoh yang kamu perlu kenali sebab mereka telah memperkembangkan model atom tersebut. Okey, kita kenal satu persatu ya. Kita mulakan dengan John Dalton. Okey,
John Dalton ni dia merupakan saintis yang pertama menjumpai atom. Beliau menjumpai sebuah zarah yang berbentuk sfera yang sangat-sangat kecil. Sfera ni kita panggil sebagai atom. Okey, atom ni dia tak boleh dicipta, dimusnahkan dan dibahagikan lagi sebab dia memang sangat-sangat kecil. Dan jika unsur yang sama mempunyai atom yang sama. Contohnya kalau klorin dengan klorin dia mempunyai atom yang sama. Kalau hidrogen dengan klorin, atom dia berbezalah. Macam tu. Okey, faham? Okey. Yang kedua pula adalah J.J. Thomson. Okey, J.J. Thomson ni beliau telah memperkenalkan model atom Thomson. Okey, sama je macam John Dalton tadi. Beliau juga menyatakan ada sfera dan sfera ni adalah atom yang bercas positif. Tapi apa yang membezakan dia dengan John Dalton tadi ialah beliau menemui zarah-zarah bercas negatif iaitu elektron. Ni yang warna merah ni. Ini adalah elektron. Itu adalah penemuan J.J. Thomson. Senang je kan? Okey, seterusnya adalah ini adalah Ernest Rutherford. Okey, Ernest Rutherford ni telah memperkenalkan model atom Rutherford. Okey, sama je macam dua tokoh yang sebelum ni. Ada sfera, ada sebuah sfera, dan tapi beliau telah menjumpai pusat atom. Pusat atom ni kita panggil sebagai nukleus. Dalam nukleus ni ada pula proton yang bercas positif. Ni yang warna kuning. Ini adalah proton yang bercas positif, dan hampir seluruh jisim atom tertumpu di nukleus. Maksudnya atom ni, jisim atom ni beratnya dekat sini. Okey. Dan seterusnya dia juga ada elektron yang bergerak di luar nukleus. Tengok ni, dia di sekeliling nukleus ni. Okey. Setakat ni semua faham? Okey, kalau faham cikgu teruskan. Okey, yang seterusnya adalah yang keempat, Niels Bohr. Okey, nama modelnya adalah model atom Bohr. Okey, model atom Bohr ni dia berbeza sedikit sebab dia dah mula ada petala. Contoh atom yang boleh kita tengok lah. Ini adalah simbol kimia yang paling famous lah. Okey, model atom Bohr ni dia mempunyai petala di sekeliling nukleus. Ni yang yang berbentuk bujur ni kita panggil sebagai petala. Yang di tengah ni adalah nukleus. Okey, elektron bergerak di petala. Ni yang warna hijau ni adalah elektron dan ia bergerak di petala ini. Dan di tengah-tengah ni nukleus ni mengandungi proton. Okey, itu adalah model atom Bohr. Okey, seterusnya adalah model atom Chadwick. Okey, sama je macam Niels Bohr tadi, cuma yang di tengah-tengah ni dia dah berbeza sedikit. Sebab apa? Sebab menurut Chadwick, beliau telah menjumpai neutron. Dia jumpa pula neutron, iaitu zarah yang bersifat neutral yang terdapat di dalam nukleus. Tengah-tengah ni nukleus. Okey, nukleus ini juga mempunyai neutron yang neutral tadi, dan juga proton. Proton tu bercas positif. Okey, lepas tu nukleus ini juga menyumbang hampir separuh daripada jisim atom. Sebab apa dia menyumbang separuh daripada jisim atom? Kita akan tahu selepas ini. Baiklah, mesti ada antara kamu yang macam, cikgu, banyaknya fakta yang kena hafal. Macam mana saya nak tahu urutan yang betul? Adakah John Dalton dulu ke? Ernest Rutherford dulu ke? Jangan risau, cikgu ada tips untuk menghafal setiap model atom yang terdapat pada tajuk ini. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu John Dalton. Okey, John Dalton ni cikgu lihat kepada nama beliau. Okey, nama beliau ada satu sahaja huruf J. So cikgu bagi hafal dia adalah di kedudukan yang pertama. Okey, dalam nama dia juga ada huruf O. So ada huruf O. So cikgu jadikan O tu sebagai sebuah sfera. Dan sfera ni adalah yang dipanggil sebagai
atom, dan atom yang berbentuk sfera yang kecil. Dan atom ni tidak boleh dicipta, dimusnahkan ataupun dibahagikan kerana ini kecil. Okey, dan unsur yang sama mempunyai atom yang sama. Okey, itu cara cikgu nak ingat model atom delta. Okey, seterusnya yang kedua. Yang kedua ni kita tengok nama dia juga. Okey, dia ada dua huruf J. Tadi John Dalton ada satu saja huruf J. Yang ada dua, so cikgu beranggapan dia di kedudukan yang kedua. So di kedudukan yang kedua. Yalah, nama dia juga ada huruf O. Huruf O ni cikgu jadikan sebagai sebuah sfera juga. Macam tu. Sebuah sfera. Dan kita tengok nama dia kat JJ ni. Dia ada satu, dua titik kan. Titik tu cikgu anggapkan dia sebagai elektron. Elektron yang bercas negatif. Kan? Elektron yang bercas negatif. So sfera ni adalah atom yang positif, dan yang elektron ni adalah bersifat negatif. Okey, macam tu cikgu nak ingat model atom Thomson. Okey, seterusnya adalah Ernest Rutherford. Okey, Ernest Rutherford ni kita tengok juga nama dia mula dari huruf E. So macam mana kita nak lukis E ni? Nak lukis huruf E macam ni. So dia ada 3 palang. So cikgu anggap dia sebagai kedudukan yang ketiga. Okey, kita tengok nama dia ada 2 huruf T. Dekat Ernest 1, dekat Rutherford 1. So dekat pusat atom ni pun ada 2 T. So cikgu ingat macam tu je lah. Maksudnya Ernest Rutherford ni yang memperkenalkan pusat atom iaitu nukleus. Dan huruf T ni juga kita boleh anggapkan sebagai cas positif. Dan dalam nukleus ni ada proton yang bercas positif. Okey, hampir seluruh jisim atom tertumpu di nukleus. Macam kita lah, kita ada perut kan, pusat kan. So jisim kita banyak kat situ sebab kita banyak makanan di situ kan. Macam tu lah. Okey, dan elektron bergerak di luar nukleus. Okey, seterusnya adalah Niels Bohr. Okey, Niels Bohr ni cikgu just ingat je dia kedudukan yang keempat sebab dia kedudukan keempat lah. Sebab cikgu tak ada cara nak ingat dia kedudukan keempat. Dan nama dia pun mula dari huruf N. So macam mana cikgu nak ingat fakta dalam model atom Bohr ni? Okay, kita tengok nama dia ada huruf L. Dan kalau kita eja petala, petala juga ada huruf L. So dalam model atom Bohr dia ada mempunyai petala di sekeliling nukleus. Ini nukleus lah. Lepas tu elektron bergerak di petala dan nukleus tersebut mengandungi proton yang bercas positif. Okey, seterusnya adalah James Chadwick. Okey, kita tengok juga nama dia. Nama dia ada huruf W. So huruf W ni cikgu anggap dia sebagai antara huruf yang terakhir. V, W, X, Y, Z. W terakhir. So dia adalah tokoh yang terakhir. So dia di kedudukan yang ke-5. Yang ke-5. Okey, dalam nama dia juga ada huruf N. So selepas huruf N adalah huruf N. So dalam fakta dalam model atom Chadwick ni dia ada neutron yang mula huruf N, ada nukleus. Dalam nukleus ni ada neutron dan juga ada proton. Dan nukleus ni menyumbang hampir separuh daripada jisim atom.
Okey, kamu semua faham tak apa tips-tips yang cikgu bagi tadi? Okey, itu saja tips daripada cikgu. Harap kamu semua faham. Baiklah, kita dah kenal macam mana bentuk atom tu. Sekarang kita nak tahu apa yang ada di dalam atom tersebut yang kita panggil sebagai zarah subatom. Okey, ini adalah yang dalam gambar ni adalah model atom Chadwick yang macam cikgu tunjuk sebelum ini. Dan jika kita pecahkan, ianya terdapat dua bahagian, iaitu ini adalah yang kita panggil sebagai nukleus. Dan nukleus ni dia ada neutron dan juga proton, dan yang di sekeliling yang di kepala ni pula adalah elektron. Okey, bagi proton ni, proton yang berwarna merah ni, proton yang dia punya simbol adalah P. Dia punya simbol adalah P, dan jisim relatifnya pula adalah positif 1. Nanti saya cakap tadi lah, maksudnya proton bercas positif dan jisim relatifnya juga adalah 1. Okey, untuk neutron pula, untuk neutron dia punya simbol adalah N kecil, N huruf kecil, dan dia punya charge relatifnya adalah kosong, seperti yang Chadwick cakap, neutron adalah bersifat neutral dan jisim relatifnya adalah 1. Oleh itu proton dan neutron terletak di dalam nukleus dan beratnya adalah jika ditambah adalah 2. Itu sebablah tadi Chadwick cakap yang jisimnya hanya adalah hampir separuhnya adalah tertumpu di bahagian nukleus. Okey, untuk elektron pula dia punya simbol adalah E kecil. Simbol adalah E kecil dan charge-nya adalah negatif 1, iaitu negatif, dan dia punya jisim relatifnya adalah 1/1840. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kelas tutorial nanti cikgu akan bagikan latihan kepada kamu berkenaan dengan apa yang kita dah belajar pada hari ini. So, cikgu harap kamu semua faham. Okey, kelas kita sudah tamat. Nanti cikgu akan bagikan satu link Google Form untuk kamu jawab, untuk kamu berikan maklum balas apa yang perlu cikgu tambah baik, apa yang kekurangan yang ada dalam pembelajaran pada kali ini, dan juga cikgu akan uji kamu sedikit berkenaan dengan apa yang kita dah belajar pada hari ini. Oleh itu, terima kasih kerana menonton. Bye.